subscribe channel YT kita, iaitu Let's Be Pro Coaching. Korang pergi tekan laju-laju cepat. Pergi tekan laju-laju dekat kita punya channel YT, subscribe. Kalau dah ada video naik, nanti korang boleh study. Banyak video yang kita dah upload dekat sana, korang boleh study untuk awak punya trial. Okay, so petang tadi kita buat part 1 iaitu email. So malam ni kita akan buat part 2 paper 2. Biasalah, part 2 paper 2 ialah, thank you Ram. Okay, part 2 paper 2 ialah guided writing. Okay, ini adalah essay yang ketiga untuk channel YT kita. Alright, you must answer this question. This is not an optional question. Ini adalah a must answer question. Maksudnya tu awak kena jawab juga. Alright, write your answer in 125 to 150 words in an appropriate style. Boleh tulis lebih tak? Boleh. Boleh, tapi tidak lama lebih-lebih sangat. Tapi ikut atas awak lah. Kalau awak rasa selesa tulis banyak dengan minimum kesalahan, kita tak kisah. Dengan minimum kesalahan, bukan dengan kesalahan yang banyak. Kalau awak rasa tepuk darjah tanya selera. Kalau awak rasa apa yang awak nak tulis tu, awak rasa benda tu betul dan awak ada proficiency of English yang tinggi, it's alright. Okay, so with word in an appropriate style. Okay, in an appropriate style. So maksudnya kat sini, in an appropriate style ni adalah style yang sesuai. Alright, there are many ways to write. There are many ways to write. To write an essay, ada cikgu yang ajar 4 perenggan, ada cikgu yang ajar 5 perenggan, and so on. Tapi siapa yang selalu masuk live sir? Okay, pelajar tingkatan 4, welcome to Go Trial SPM. Awak boleh follow sir, kita akan guide awak sampai ke hari exam. Okay, siapa yang selalu masuk live sir? Berapa perenggan yang selalu sir buat untuk part tu? Jawab cepat. Berapa perenggan yang selalu buat untuk part tu? Ni sir Capik Aiman ke? Capik Aiman mana pula? Cepat. Berapa perenggan selalu saya buat? Okay, 5, betul. So, 5 paragraph. Okay, iaitu kena asing intro, P1, P2, P3 and conclusion. Nak cari mana P1, P2, P3? Tak payah nak cari dekat mana-mana. Memang soalan dah bagi. Ini adalah soalan yang dia point dia tu soalan dah bagi. So awak tak payah nak fikir, tak payah nak fikir point lain. Okay, thank you yang dah bagi like sampai 6.7k. Boleh naikkan share pula. Okay, hi sir, hi. Okay, sebelum kita gerak kepada formula, kita tengok dulu mana nak cari P1, P2, P3 ni. Okay, P1, P2, P3. Buka aja soalan, jangan tenung sampai terbakar. Kalau kau tenung soalan sampai terbakar pun tak ada guna. Kau tanda je terus P1, P2, P3. Kalau dengar cakap saya betul-betul. Kalau awak boleh score guided writing, kalau awak tahu macam mana nak jawab guided writing dengan betul, awak tak ada masalah. Awak tak ada masalah untuk jawab part 3 dengan artikel. Awak tak ada masalah untuk jawab part 3 artikel. Sebab guided writing dengan artikel is almost the same. So cuma bilangan patah perkataan je dia panjang sikit. Kalau review, report, story tu lain lah. Tapi kalau awak tak pernah jawab artikel sebelum ni, saya boleh cakap kalau awak pandai jawab guided writing, awak tak ada masalah untuk jawab artikel. Okay, alright. So mari kita tengok. Cohesive devices pun penting sama juga. Petang tadi kita buat email, kita tengok cohesive devices. Okay, cohesive devices, ingat cohesive devices yang kita akan guna hari ni ialah to begin with. Okay, on the other hand, okay, and last but not least. Sebenarnya nak tulis penuh lah. Okay, jom kita tengok. Your class has been discussing how they use internet and your teacher has asked you to write an essay about the dangers of using internet. Okay, sekarang keluarkan kita punya formula. Cepat. Keluarkan kita punya formula. Cepat. Mana yang baru masuk, diorang tak tahu lagi apa formula kita ni. Cepat pelajar LPPC, keluarkan formula kita. Formula yang sama petang tadi kita guna. Formula yang sama kita guna petang tadi. Cepat. Apa itu formula kita? Okay, komen lagi, tulis lagi. The more you write, the more you will remember. Yes. Betul. Keluarkan lagi. Inilah yang awak kena tulis sebenarnya waktu awak nak jawab exam. Okay,
Alright, so our formula is peel. Teknik kupasan. Awak dah ada topik, awak dah ada point, tinggal untuk kupas saja lagi. So peel ni apa sebenarnya? Okay, P ialah point. Memang kita kalau kita nak jawab essay, kita kena ada point. Point nak ambil dekat mana? Ini dah ada P1, P2, P3. Ini adalah points lah semua ni. So bila kita dah ada points, kita kena explain. Explanation. Dalam explanation kita boleh letak apa? Kita boleh letak reason ataupun description. Maksud itu awak describekan point tersebut. Dua reason. Kalau awak nak letak reason, because normally kalau dekat dalam email kita guna reason. Kita guna because, it is because. Alright. So, now yang paling penting sekali, elaboration, iaitu awak kena hurai. Okay, ayat huraian memang penting untuk guided writing. Sebab apa? Itulah yang akan memanjangkan awak punya patah perkataan. Dan itulah ayat yang akan menyokong awak punya point. Okay, dapat? Okay, dekat dalam elaboration kita boleh letak apa? Cepat, dekat dalam elaboration kita boleh letak apa? Ingat balik apa yang saya dah ajar. Cepat. Dalam elaboration kita boleh letak apa? Cepat. Tak sedar ke dah nak trial ni? Semua tak ingat ke macam mana ni? Okay, yang pertama, kita boleh letak EX, iaitu example. Okay? Yes. Yang kedua, kita boleh letak EE, iaitu extended explanation. Awak dah explain, lepas tu awak nak explain lagi, nak tambah lagi explanation. So kita panggil extended. Okay, yang ketiga, bagus my style, kita ada ID, iaitu idiom. Kepada mana yang tanya, so macam mana nak letak idiom? Macam mana nak letak idiom? Letak idiom dekat dalam elaboration. Next, last kali kita boleh letak ST, iaitu statistik. Which is kalau awak pandai guna statistik ni memang akan bombastik lah. Maksudnya tu, wow, budak ni banyak membaca, so sebab tu lah dia boleh guna statistik. Sebab tu kalau nak nampak bijak, kalau mu nak nampak bijak, mu kena baca banyak ke. Okay. Okay, apa itu ID? ID adalah idiom. Okay, so dah ready? Okay, dah ready? Okay. Your class has been discussing how they use internet, and your teacher has asked you to write an essay about the dangers of using the internet. In your essay, you should write about why people use the internet, the dangers of using internet, how to save online. Okay, macam mana nak how to stay safe online, macam mana kita nak mengekalkan kita punya keselamatan dekat dalam online. Okay, write an essay using all the notes and giving reasons for your points, for your point of view. Okay, so ingat, kalau guided writing, okay, saya punya style mengajar, saya memang suka menggunakan formula. So memang normal lah kalau awak masuk live saya, kalau awak kena menyalin. Tapi kalau tak nak salin, tak apalah, kalau boleh ingat semua boleh je lah. Okay, yang pertama, kita selesaikan satu-satu. Okay, kita selesaikan satu-satu. Intro. Okay, intro, kita settlekan intro. So dalam intro, kita nak kena letak apa? Cukup sekadar kita letak 3 ayat. Okay, yang pertama, kita kena start dengan GS, iaitu general statement. Mic sir, suara sir. Sir, suara sir. Kenapa dengar suara saya? Kenapa dengar suara saya? Kenapa dengar suara saya? Mic sir, dah okey ke? Kenapa dengar suara saya? Kenapa dengar suara saya? Kenapa dengar suara saya? Kenapa dengar suara saya? Dah jadi macam mana? Okay. Okay, so general statement tambah EL, elaboration tambah thesis statement, TS. Saya akan ajar sebiji-sebiji ni Okay, sebiji-sebiji saya akan ajar Okay, GS, EL dan thesis statement. Walaupun benda ni nampak baru kepada awak, saya biar dapat A- sebab masuk live esoknya exam. Tahniah. Okay, so kalau awak nampak benda ni macam susah, sebenarnya benda ni boleh ambil dekat dalam ni je. Sebab tu lah awak kena baca daripada bawah sampai atas. Okay, general statement tu adalah ayat umum. Ayat umum yang awak boleh
ambil daripada tema soalan. Tema soalan. Tema soalan ambil dekat mana? Okay, your class has been discussing how they use internet. So, apa tema soalan ni? Tema kita boleh dapat daripada ayat pertama dalam arahan. Dalam arahan. Okay, so tema soalan ni adalah internet. So, bina satu ayat general tentang internet. Yes, good. Merah sun. Okay, good. Oh, atas sun, bawah merah sun. Alright, yang kedua, elaboration. Biasalah awak tambah, awak just hurai sikit sahaja tentang general statement yang awak dah buat tadi. Okay, TS. TS ni adalah thesis statement. Thesis statement tu adalah pembuka kepada karangan tersebut. Maksudnya itu, sebelum orang baca, kita nak tahu karangan ni tentang apa. Okay? Kita nak tanya pembuka tu. Kejap. I was taking my phone. Okay, kita pemeriksa nak tahu apa karangan tersebut. So, kita boleh ambil daripada topik. Mana nak ambil topik? Topik kita ambil daripada ayat kedua. Your teacher has asked you to write an essay about the dangers of using internet. Nampak? So, topik awak adalah the dangers of the internet. Okay, the dangers of using internet. Jangan risau, kita akan tunjuk macam mana kita nak buat. Alright? Okay, dah. Ready? Okay, mari kita start. So, point dah ada, consider bahasa dah ada to begin with. On the other hand, last but not least. Okay? Dah bersedia untuk patah tangan untuk menyalin? Let's strive together for this trial, Okay? Alright. Internet. What can we say about internet? Okay. Internet is a vast network that connects all computers all over the world. Nampak? Vast tu luas. Mesti awak rasa macam susahnya ayat sebagi. Dia tak susah. Tapi sebenarnya ayat ni lah yang ayat-ayat macam ni lah yang kena dengan standard SPM. Takkanlah awak nak buat karangan guna ayat darjah 6. Takkanlah awak nak buat karangan menggunakan ayat tingkatan 1. Apa guna pergi sekolah dah 11 tahun pergi sekolah? Macam mana boleh hafal mana-mana? Tak, kalau awak tengok, itu bukannya hafal pun. Itu adalah general statement. Pengetahuan am. Apa yang awak boleh tulis tentang internet tu. Tak semestinya awak kena hafal maksud. Tak semestinya awak kena hafal buku. Just bagi orang kata ayat-ayat biasa sahaja. Okay? Internet is a vast network that connects all computers all over the world. Okay? Alright, so EL kita letak apa? Okay, EL ni paling simple lah saya letak. It helps people in many ways. Okay? It helps people see? Okay? Alright?
It helps. Alah, baca lain, tulis lain lah Cikgu Syafiq ni. Okey, dah. Okey. Baca sebut lain, tulis lain. Okey. So, okey, tesis. Okey, nampak tak? Internet, tema. Nampak tak? GS saya ambil daripada tema. Okey, TS awak ambil daripada topik. Inilah topik dia. So, macam mana kita nak buat? Right? Right? Although it is helpful, okay, although it is helpful, it is also has drawbacks that can harm its users. Ya, kenapa? Kenapa saya guna drawbacks? Sebab drawbacks ni adalah keburukan. So, dangers ni keburukan ke kebaikan? Dangers ni keburukan ke kebaikan? Keburukan ke kebaikan? Burukan. Je lah betul-betul keburukan. Okey, keburukan. So, nampak tak? Saya akan bagi awak wide range of vocabularies. Kalau awak tak pernah guna perkataan drawback sebelum ni, hari ni guna. Catat dalam buku, drawbacks tu apa? Drawbacks tu adalah keburukan. Harm tu apa? Harm tu adalah yang boleh mengancam. Okay? Vocabulary awak lemah. Sebab itulah awak kena salin. Okay? Tengok macam simple. Sebab pendek je ayat dia. Tapi ayat nice betul. Dia sebenarnya ni awak kena membaca. So, bila awak banyak membaca, banyaklah ayat yang awak boleh olah dalam kepala. Sebab ayat tu semua dah ada dalam kepala awak. Okay? Alright. So, settle tak? Ada berapa ayat? Saya bagi formula berapa ayat? Saya bagi ni berapa ayat? Berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup. Habis. So, saya handsome tak? Entah. Awak pun saya tak kenal. Okey, sudah. So, mari kita masuk ayat yang perenggan yang pertama, iaitu why people use internet. Okey, kalau dia tanya why people use internet. Okey, why people use internet? Kenapa orang guna internet? Sebab internet ni memang orang kata apa? Dia adalah salah satu medium yang terbesar sekali dekat dalam dunia. Tapi saya kenal awak lah, tapi saya tak kenal awak. Okay. Alright. Kenapa people guna? Okay. Sebab dia adalah worldwide medium of communication. Okay. Alright. Alright. To begin with kan? Okay. To begin with. To begin with, internet is a worldwide medium of communication. Okay? So, hari ni saya tak akan guna EX untuk elaboration. Saya tak akan guna EE untuk elaboration. Saya akan guna ID dengan ST, statistik. Ramai yang tanya, sir, macam mana nak guna statistik? Macam mana nak guna statistik? Sini saya ajar. Senang sangat. Okay? Alright. So, sekarang ni, dia cakap kat sini, internet is a worldwide medium. Internet is a worldwide medium of communication. Okay? We could see
we could see that people use the internet. Bagi saya siap salin sekejap. People use the internet mainly to communicate across small and large distances. Kita boleh tengok sekarang orang ramai menggunakan internet sebagai medium utama untuk berhubung dengan jarak dekat ataupun jarak jauh. Nampak? Saya selalu masuk live tau. Ya. Okey, itu adalah awak punya E. Okey, point awak adalah kita menjawab tak why people use internet. Okey, memanglah people use internet sebab apa? Internet ni adalah worldwide medium of communication. So dia punya explanation dia apa? Okey, inilah explanation dia. We could see that people use the internet mainly to communicate across small and large distances. Dekat ataupun jauh. Okay, now saya bagi macam mana kita nak jawab, macam mana kita nak letak statistik. Okay, jarang-jarang saya guna statistik tau. Okay, macam mana kita nak guna statistik. Okay, cara nak guna statistik ni, awak boleh guna specific statistik ataupun general statistik. Kalau specific statistik tu maksudnya awak tahu exact numbers, exact numbers. So boleh letak berapa ribu orang, berapa ratus orang yang menggunakan handphone dalam dunia. Kalau awak betul-betul tahu, awak boleh letak. Kalau setakat paktau je, gunalah general statement iaitu more than 100, more than 500. Macam tu. Most of people. Gunalah macam tu. Itu level-level paktau. Kalau level-level tau, hang bagi nombor dia. Kalau menipu angka tak apa ke? Kalau menipu tu, kalau macam tak masuk akal tu, pelik lah juga. 1 juta orang, contoh kan, 1 juta orang, macam mana okay, contohnya lah kan, tipu-tipu angka. Many people around the world have 20 kids maximum. Many, ramai. Padahal benda tu jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku. Kau pula tak tahu, bagi je contoh nombor. Kau punya pemeriksa pun baca tergelak. Okay. Kalau nak buat pasal merokok, berapa orang mati disebabkan merokok, contoh. Kalau kita tahu exact numbers, bagi exact numbers. Okay. Ini saya bagi ini saya bagi contoh. Awak bayangkan saya kalau saya ni membaca. Sebab apa saya masuk membaca? Jadi saya tahulah nombor ni. Bayangkanlah awak penanda dan awak baca karangan saya. Okay, according to the statistic, saya beranilah tulis sebab saya baca. Saya pernah baca. Tapi kalau awak tak pernah baca, patut awak nak reka, dia jadi macam pelik lah. Alright. According to the statistic. Okay. According to the statistic, the numbers of the internet users worldwide stood almost 5 million. Dah. As simple as that. Kalau awak membaca, awak berani tulis.
Almost 5 million. Okay? Alright, so itu sahaja untuk part 1. Itu sahaja untuk part 1. Kenapa saya punya komen ni macam sunyi je? Love pun macam slow je naik. Korang tengah fokus ke macam mana ni? Korang tengah fokus ke macam mana ni? Saya macam risau lah pula. Takut macam saya ajar benda yang macam mengelirukan ke macam tiba-tiba. Fokus ke? Line siapa teruk? Line awak ke line saya? Tengah salin tengah fokus dengar suara saya. Okay. Alright. So yang kedua, the dangers of using internet. Biasanya kalau awak nampak soalan nombor 2, point nombor 2, dia akan tanya the reason why kan? The reason why kan? Okay. Tapi kali ni dia akan tulis the dangers of internet. So berapa dangers yang awak nak kena bagi? Berapa bahaya, berapa contoh-contoh bahaya internet yang kita kena bagi? Berapa? 2. Kenapa 2? Bagi tahu saya kenapa 2? Bagi tahu saya kenapa 2? Bagi tahu saya kenapa 2? Sebab ada S. Pandai. Ini mesti masuk live saya hari-hari kan? So pastikan dia plural lah. Pastikan dia plural sebab ada S. Paling banyak bagi 2. Paling banyak bagi 2. The dangers of using internet. Okay, apa yang bahayanya menggunakan internet? Okay, mari kita tengok. Okay, auto. What is auto? Auto ialah on the other hand. Ish, ya Allah. Duduk senyap lah. Stress pula aku. On the other hand. Okay, sabar, ada 22 minit lagi. Banyak bebe pula sebenarnya. Okay, on the other hand. Okay, bahayanya internet. Kalau 3 boleh tak sir? Jangan. Kalau 3 nanti kadang-kadang jadi panjang. On the other hand, okay, the internet. Okay, the internet. Saya akan membuatkan memang lebih 150, tapi tak adalah lebih sangat. Maybe kurang daripada 200. Okay. The internet provides an almost endless list of services. Apa tiba-tiba ada list pula ni? Mana aku baca tak tahu. Okay, for your information, awak akan kedengaran seperti sebaca kan? Memang. Sebelum saya bagi awak, saya buat dulu karangan ni. Tapi saya buat sorang-sorang lah. Time nak buat live, barulah saya salin balik. Okay. Almost endless services. From communication to entertainment. Terima kasih siapa yang bersemangat study dengan saya, study dengan Sir. Okay. Saya tahu awak semua bersemangat nak score kan. Tak apa, penat sikit penat. Tak apa, kita do you think before you write or write while thinking? Kenapa semasa okay. To stood ke start? Tak nampak. Stood. Okay. Stood. Tak apalah. Awak salin, nampak tak? Salin pun guna tenaga juga. Bukannya seni robot. Kalau penat saya first. Siapa masuk drawback? Drawback ialah keburukan. Okay. Now, kita nak masuk kan ni? Kita nak masuk tentang keburukan dah ni. Tengok macam mana saya masuk. Alright. On the other hand, selain daripada itu, the internet provides. Siapa tak cakap? Kena ada S. The internet provides an almost endless services from communication to entertainment. Okay, internet ni dia memberikan banyak kebaikan. Macam orang kata apa? Servis dia yang terlalu banyak. Macam tak terkira servis dia. Daripada menghubungkan sehinggalah entertainment. Entertainment ni apa dalam bahasa Melayu? Entertainment hari apa? Tengok aku baca lah terjadi lah. Entertainment maksud dia apa? Entertainment maksud dia apa?
Hiburan. Aku berlupa dah. Okay. Okay, masuk je terus. People should beware of scammers that can threaten them online. Okay, if we are not careful. Okay, nampak tak? Okay, untuk single point, kat sini nampak tak? Single point, why people use internet? Sebab je. So kat sini kita guna pil penuh lah. Kita bagi pil, kita bagi P, kita bagi E, kita bagi L. So kalau yang macam ni, kalau double point maksud dia minta 2 kan? So cukup sekadar awak bagi P, E, P, E. Awak jangan bagi P, E, jangan bagi pil pula. Nanti dia akan jadi panjang. Sebab kita nak cakap tentang 2 benda kat situ. Okay. Threaten tu maksud dia mengganggu, menggugat keselamatan. Okay. Jangan risau, siapa yang baru masuk, kita akan upload dekat dalam channel YT. Okay. If we are not careful, we might end up being their victim. Kalau kita tak berhati-hati, kita mungkin akan menjadi mangsa mereka. Auto maksud dia apa? Auto. On the other hand, ni saya malah nak tulis penuh sebab hari-hari saya guna benda ni. Hari-hari saya guna. Lawan tulisan tak adalah. Okay. So, sekarang berapa keburukan dah saya bagi? Cuba tengok. Berapa keburukan dah saya bagi? Cuba tengok. Berapa keburukan dah saya bagi? Berapa keburukan dah saya bagi? Sampai sengit-sengit dah. 1 ke 2? Ke korang nampak 2? Okay. So, bila 1, tambah lagi 1. Not only that. Okay. Not only that. Bukan itu saja. Not only that. But some of the information can also be vaguely. Hati-hati fokus saya akan bagi banyak vocabulary malam ni. Can be vaguely authentic. Vaguely inauthentic tu maksud dia macam tidak tepat, tidak benar, tidak tulen, tidak betul. Tidak tepat. Jadi macam orang kata fake news lah. Tak semua benda memang orang kata tak. Can we use on the other hand to add points? Okay, kalau tak boleh, kita nak tukar dengan apa? Tak sahih, betul. Jangan nanti kita tukar balik. Okay? Vaguely inauthentic. This is very dangerous.
This is very dangerous to people who like taking information anonymously. Okay? Vaguely authentic. Silap. Okay dah. Sebab kita dah letak ni, terlupa pula sebab kita dah letak adverb kan. Vaguely tu macam hampir tidak. So vaguely authentic lah. Thank you. Thank you. Okay guys, anonymously tu apa? Anonymously tu apa? Okay guys, saya memang okay je kalau awak nak betulkan grammar saya. Kita belajar, sama-sama belajar. Daripada awak ikut je saya tulis benda yang salah, betul tak? Dah beli modul dekat mana? Tengok kat Shopee tak ada stok. Memang saya stop sekejap pengeluaran. Alright. Orang yang tak dikenali. Taking information anonymously. Macam itulah. Kalau kita nampak, kita terus percaya. Jangan, bahaya. Sebab the information can be vaguely authentic. Alright. Cikgu nak download macam mana file cikgu tulis, apa cikgu tulis. Sir, kenapa jarang upload dekat YT? Saya akan upload. Jangan risau. Okay. So, ini adalah yang kedua. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga. How to stay safe online. Pak, tinggal 12 minit saja lagi. Ni part 2 ke? Yep. Okay, how to stay safe online. Okay, yang ni pendek je. Macam mana kita nak kekal selamat online. So, ambil balik sebab ni adalah single point. Apa yang kita boleh buat. So, boleh ambil balik pil tadi. Okay, kita kena ada point, kena ada E, kena ada elaboration. Soalan buat lebih kurang ginilah. Ginilah, sebaik senang. Anonymously. Cuba awak search dekat internet. Anonymously. Dia macam secara tak dikenali lah. Secara tak dikenali. Okay. Alright guys. Guys, tengah salin gitu. Cuba guys berhenti kejap. Tap di skrin laju-laju. Tap di skrin laju-laju. Saya tengah rehat kejap ni. Tengah minum air. Yes sir. Saya akan sambung. Saya dah berpeluh lah ni. Aduh. Okay. Alright. Last kali. Last but not least. Aku dengar jugalah walaupun sudah berlalu sekolahku. Tak apa. Okay. Ini bukan modul wak. Ini bukan modul. Modul saya stop sekejap pengeluaran. Jangan risau. Nanti saya akan ni balik. Okay, alright. Okay, last but not least, how to save online. Okay, cuba bagi cadangan dekat bawah macam mana kita nak save online. Okay, dalam perenggan how to save online ni saya akan bagi ID. So, stay tune. Saya akan bagi idiom. Macam mana kita nak letak idiom. Okay, dekat perenggan yang kedua kita dah letak statistik kan. Selama ni memang sejarang nak guna statistik, sejarang nak guna idiom. Okay, so kali ni dalam perenggan yang ketiga saya nak letak idiom. Okay, saya dah buat extended writing ke? Extended writing saya tak buat. Okay. So, apa tu yang PEE? Nanti korang tengok dekat dalam YT. Saya akan upload video ni. Okay, last but not least, jangan lupa subscribe tau. Okay, last but not least, it's easy to be safe online. Okay. It is easy to be safe online. Apa only? Capik. Kan marah.
Okay. It's easy to be safe online. Okay. Just terima kasih pada Haikal. Just remember to think wisely before you post anything or before you post anything online. Okay, before you post anything online, or you will make people get their wires crossed. Itulah idiom yang saya guna. Itulah idiom yang saya guna. Aduh, ya Allah, sakit pinggang, oi. Okay, nampak? Just remember to think wisely before you post anything. Fikir betul-betul sebelum kita post sesuatu online. Atau you will make people get their wires crossed. Maksudnya apa? Okay, make people get their wires crossed maksud dia to misunderstood people. Okay? To misunderstood people. To make people misunderstood. Okay? To make people misunderstood. Macam get wires crossed tu kan? Get wires crossed tu macam kita ada wire yang banyak. So kalau kau tak buka betul-betul, kalau tak dengar arahan betul-betul, wire tu akan jadi berselirat. Macam itulah. Wire tu akan jadi berselirat. So bila nak buka tu dengar betul-betul. Keluarkan yang ini, keluarkan yang itu. So kalau kita bagi arahan yang salah, kalau kita bagi informasi yang salah, orang pun akan keliru. Jadi semua benda tu akan jadi macam informasi dalam kepala dia tu akan jadi macam akhir sekali dia akan jadi misleading. Yes. Okay. Dan sebenarnya dia tak adalah macam risiko sangat nak guna ID ni. Kalau awak pandai guna ID ni, idiom ni dia kena. Dia kena. Dia mestilah kena dengan topik dan tema awak tu. Okay? Setiap idiom dia ada fungsi-fungsi dia tersendiri. Maksudnya idiom, kalau kita nak cari idiom kan, contohlah kalau awak buat karangan kan. Okay, cikgu awak bagi karangan tentang friendship. Cari dekat dalam internet idioms for friendship. Keluar. Kalau macam sekarang nak buat karangan tentang internet, nak buat idiom, cari idioms for internet. Itu cara dia. Okay? As saying goes, prevent is better than cure. Boleh. Itu untuk kesihatan. Alright? So okay, P1 settle, P2 settle, P3 settle, conclusion. Conclusion ni, okay, dengar betul-betul. Okay, conclusion. Conclusion apa yang awak nak kena buat ialah, okay, awak kena re-emphasis. R-E. Kena menegaskan semula. Re-emphasis, tambah apa? Okay, awak kena re-emphasis. Okay, tambah EN, tambah suggestion. Okay, tambah suggestion. Okay dah. Kalau ngantuk pula saya. Faham? Dia macam loading sebab cikgu cakap laju sangat. Tak apa. Nanti kalau saya dah upload recording ni dekat dalam YT, awak boleh tengok awak boleh tengok, awak boleh rewind, awak boleh replay ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Nanti awak tengok dekat sana Boleh? Okay? Cikgu post dekat YT ke lepas live. Tengoklah hari ni ataupun esok. Sebab apa? Bila TikTok ni lepas buat live dia kena proses dulu video. Mana boleh download terus.
Ya Allah, correction betul lah. Tak ada orang pun yang betulkan saya pada tadi. Mungkin saya tersalah kot. It also has. Kenapa tak ada orang betulkan saya pada tadi Okay, so in conclusion, sabar, dah nak habis ni. In conclusion, okay, macam mana nak buat ayat re-emphasis? Ayat penegasan semula. Awak tegaskan apa yang awak nak tegaskan dalam ni. Okay? Apa yang saya nak menegaskan dekat dalam ni, apa yang saya nak tegaskan ialah internet has vast range of services. Okay. People have received many benefit from it. Okay. We must always remember to be careful when surfing the net. Sir, Alhamdulillah, asbab usaha join live sir, markah BI baru-baru ni dari C ke A. Alhamdulillah. Esei khususnya semua part 16. Alhamdulillah. Cara ni tanya. Saya hanya bantu mana yang boleh je. Wak. Selebihnya adalah tawakal. Surfing the net, surfing the internet boleh ke? Boleh. Okay. Tanya Frost Sakura. Cara ni boleh guna mana-mana esei ke sir? Cara ni boleh guna untuk part 1, part 2 dan part 3 artikel. Apa yang saya fokus dekat sini adalah formula ni. Nampak tak formula ni? Kenapa awak tengok ada pil dekat sini? Kenapa pil dekat sini? Awak hanya perlu fikirkan point, okay? Letak dekat dalam formula. Macam tadi juga kalau masuk lambat, kalau awak tengok, kan siapa nak tengok sikit siapa masuk daripada mula-mula sampai sekarang? Saya nak tengok sikit. Siapa yang masuk daripada mula-mula sampai sekarang? Saya. Kalau awak tengok, betul tak? Saya tulis dekat atas ni 3 ayat, saya tulis 3 ayat dekat dalam introduction. Betul kan? Betul kan? Ya, betul. Nampak? So, awak boleh guna formula ni kalau awak dah mahir. Siapa yang baru masuk live saya hari ini, okay? Siapa yang belum follow, boleh kekal follow saya, okay? Live setiap hari Isnin dan Isnin, Khamis, Jumaat. Kalau saya tak ada tu maksudnya saya busy. Tapi live hari Khamis dan Jumaat saya akan upload dekat dalam YT. Jangan risau. Awak boleh tengok karangan ni dekat dalam YT esok ataupun lusa lah. Nanti saya upload. Okay. Sir, masuk pil tu apa? Nanti awak boleh tengok recording. Nak tengok recording sekarang pun boleh. Tapi recording yang dah lama lah, yang dah lepas. Ada je. So, ni buat berapa minit? Sebenarnya 30 hingga 35 minit. Tapi kalau dengan awak sebab dekat dalam live 50 minit sebab saya nak kena berbebel kan semua. So 30 hingga 30 minit tu normal lah untuk karangan part tu. Okay. Thanks to you. Finally I get A for my BI although it's A minus but still
Now road to trial. Alhamdulillah. Petang tadi saya buat essay juga tak? Petang tadi saya buat ni. Petang tadi saya buat email. Supaya semua nak ganti. Okay. Jom kita tengok sama-sama. Betul tak saya ikut betul tak saya ikut apa yang saya buat? Betul tak saya ikut apa yang saya bagi tahu awak? Alright. Internet is a vast network that connects all computers all over the world. So this is your GS. Alright. Okay. It helps people in many ways. So this is your EL. Although it is helpful, it also has drawbacks that can harm its users. So this is your TS. GS ambil kat mana? GS ambil dekat tema. TS ambil dekat mana? TS ambil dekat topik. Sir, kenapa? Tips email full mark, sir. Kena jawab semua soalan, buat dalam friendly tone, guna kursi devices yang betul. Okay? Dah siap ke ni, sir? Ya, dah siap dah. Alright, to begin with, okay, why people use internet? To begin with, internet is a worldwide medium of communication. So this is your P1. Why? Dia tanya why. So kenapa people use internet? Sebab internet ni adalah worldwide medium of communication. Okay, we could see that people use the internet mainly to communicate across and large distances. So this is your E1. According to the statistic, the numbers of internet users worldwide stood almost 5 million. So this is your EL1. Okay? Alright. On the other hand, the internet provides an almost endless services from communication to entertainment. People should beware of scammers. People should beware of scammers. Ini adalah bahaya yang pertama yang kita dah mention. Sebab dia nak minta dua kan? Okay, bahaya yang pertama. Nampak dia tanya? The dangers of using the internet. Okay, that can threaten them. If we are not careful, we might end up being the victim. So this is your E2. Okay, E2. Alright, not only that, but some of the information can be vaguely authentic. So this is your P2. Sebab dia nak dua kan? So dua P2 lah dekat sini. This is very dangerous to people who like taking information anonymously. Still lagi, ini adalah E yang kedua. Last but not least, it is easy to be safe online. How to stay safe online? It is easy to be safe online. Just remember to think wisely before you post anything. This is your... Alright. This is your P3. Online, you will make people get wires in the cross. Okay, so this is your E3. Tadi EL tak apa ke? Tak apa, boleh je. In conclusion, internet has vast range of services. This is your RE. Okay, people have received many benefit from it. This is your EL. Okay. Always remember to be careful when surfing the internet. This is your suggestion. Alright. Mark language. Allah.